tapi kita masuk based on apa yang harga tu bagi. Hey guys, Assalamualaikum, what's up, welcome back to aku punya YouTube channel. Kembali lagi bersama-sama dengan aku harap kawan semua berada dalam keadaan yang sihat dan selamat. Amin ya. Tapi sebelum tu aku nak ucapkan jutaan terima kasih pada anda, kawan-kawan aku yang mana subscribe, yang mana like, share dan komen yang baik-baik. Moga kebaikan dan ganjaran ke atas anda semua. So guys, video kali ni aku nak buat apa? Video kali ni aku akan menjawab sedikit persoalan. Dalam masa yang sama aku akan tunjuk juga secara praktikalnya. Cuma dia tak heavy lah sebab aku tak ada nak ajar secara heavy. Di mana aku akan menjawab soalan kau yang kau selalu tanya. Aku selalu dapat soalan yang tanya, Yuk, macam mana nak fokus satu setup tu? Aku masuk scalping tak jadi, aku masuk intraday tak kena, aku masuk trendline breakout H1 tambah lagi setup TLBO H1 yang aku ajar kat YouTube tu, aku masuk TLBO H1 aku tak fokus. Jadi kat sini aku akan terangkan sikit, aku akan clearkan sikit kau punya mindset ataupun pembentukan cara, dan aku akan tunjuk sikit ataupun explain sikit secara praktikal pada chart nanti. So kalau kau rasa video ni dan apa yang aku nak explainkan ni untuk korang, boleh tengok sampai habis. Okay guys, pertama sekali macam mana kau nak fokus, macam mana kau nak masuk sesuatu setup ataupun apa, macam mana kau nak entry dekat chart tu dengan apa yang kau tahu. First rule dalam bidang trading, which is kau as a trader, kau kena format satu benda. Apa dia? Kau kena faham satu benda yang kau tak boleh minta dalam harga. Kau tak boleh minta lebih dalam market. Oh okay, GBP, JPY naik sekarang, dia akan naik. Oh gold turun sekarang, dia akan turun. Benda tu dah sedia maklum, tak ada siapa-siapa yang boleh minta. Tak ada mana-mana trader yang boleh minta benda tu berlaku. Jadi first rule yang kau kena faham adalah kau kena hormati market tu. Apa yang dimaksudkan dengan hormat adalah kau kena masuk entry ataupun terima apa yang rupa dia bagi. Kalau GBP USD bagi rupa bla 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 bla, kau kena masuk dengan pattern yang dia bagi. Kalau rupa pair ni dia masuk yang kau tak faham, kau tak boleh paksa. Macam aku cakap tadi, first rule dia, kau tak boleh paksa. Aku bagi contoh kat sini. Aku dah kongsikan setup trendline breakout H1. Aku dah ajar setup trendline breakout H1 tu, and then aku ada buat lagi beberapa video rujukan untuk lagi kau compact dan faham tentang kaedah trendline breakout H1 tu. Jadi bila market katakanlah GBP USD ada satu pattern yang ada trendline breakout H1 tu, which is bukan kau minta. Kau kena faham satu benda, setup tu terjadi, harga tu jadi bukan disebabkan kau minta, tapi disebabkan ianya dah memang terjadi. So bila dia dah terjadi, kau masuk dengan apa yang kau faham. Sebab tu kalau kita nak bahas bab teknik banyak. Boleh dikatakan tak ada. Sebab apa aku kata tak ada? Sebab benda ni adalah kefahaman yang sama, cuma dengan istilah yang berbeza. Okey, contoh supply and demand. Kau marking sikit zone kat bawah, dia dah jadi zone demand. Tapi kalau kau ambil line saja, line yang panjang tu, tools kita dalam trading tu, kau marking kat bawah tu, dia dah jadi support. So support adalah level dan demand adalah zone. Still dalam satu konsep yang sama, iaitu area. Jadi macam aku cakap tadi, ianya benda ataupun kefahaman yang sama, cuma dengan istilah yang berbeza. So sama juga dengan teknik. Teknik kau bagilah nama teknik apa pun, teknik langit, teknik bintang, teknik bulan, teknik laut bergelora semarak cinta level, mystery key level, secret golden zone entry. Ini semua adalah nama, hanya sebutan ataupun nama tajuk yang berbeza, tapi masih lagi dalam konsep yang sama, tak ada beza pun. Support and resistance. Jadi point dekat sini bukan teknik yang kau nak fokuskan, tapi adalah kefahaman. How kau faham harga tu. Macam aku cakap tadi, rule pertama kita tak paksa. Kita tak boleh paksa harga tu jadi apa yang kita nak. Kau yang kena faham harga tu. Kau yang kena menerima harga tu buat apa. Kau nak masuk pair gold, kau tak boleh, oh aku faham teknik moving average je, oh aku faham teknik bla 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 bla. Kau tak boleh minta, kau tak boleh acik nak paksa dekat gold jadi apa yang kau faham. Kau sendiri as a trader yang kena faham apa yang harga tu bagi, apa yang harga tu cuba buat, ke mana hala tuju dia, kat mana peluang kita boleh entry. Itu semua kita as a trader yang kena faham dan buat sendiri. Sebab tu aku cakap tadi, teknik bukanlah satu keutamaan, tapi adalah kefahaman, emosi dan mindset. So guys, kat sini aku akan tunjuk dekat chat salah satu contoh ataupun macam mana yang aku maksudkan dengan jangan paksa harga, masuk apa yang kita faham dan sebagainya. Okay, so kat sini page GBP JPY. Kat sini aku nak tunjuk pada korang semua apa yang dimaksudkan kita masuk apa yang kita nampak dan faham pada market je. So kat sini aku masuk sell dan position aku hit stop loss. So aku masuk reason apa? Sekejap. Aku masuk reason breakout trendline H1 je. Kat mana Yuk? Ni aku buat macam ni. Aku marking macam ni. Aku marking macam ni daripada kau nampak tak? Okay, aku marking macam ni. Ni first aku marking. Aku marking dekat ni kan retracement, so aku marking macam tu je. And then aku pun masuk sell kat sini. So dia dah hit stop loss aku dalam 20 pip macam tu. Dia dah hit dalam 25 pip. Okay. So point aku kat sini, first aku masuk entry sell. Yuk, kenapa aku masuk entry sell? Aku masuk disebabkan apa yang aku nampak market bagi. Trendline breakout H1, JBP JPY dekat time frame H1. Dia breakout ni, aku instant sell terus. Aku masuk apa yang aku nampak dan apa yang harga tu bagi. Dia nak loss, dia nak profit, itu dia punya kerja. Macam aku cakap rules awal-awal tadi, kita tak paksa benda tu berlaku. Bukan kerja kita yang nak paksa benda. Aku dah turun ni, DJ kau turun. Mak dia junam sampai 800 pip. Tak, dia tak buat macam tu. So aku hanya masuk. Kerja kita as a trader, apa yang dia bagi, apa yang kita nampak ada peluang, apa yang kita faham,
kita masuk entry. So kat sini aku masuk sell sebab apa? Sebab aku menggunakan setup trendline breakout H1. Okay, lepas tu dia stop loss kan, dia hit stop loss 25 pip. Alright, so aku masuk buy balik. Aku masuk buy dekat sini. Tengok baik, nampak tak? Okay, aku masuk buy dekat sini. Ni, sini. Aku masuk buy dekat sini. Aku masuk buy kat sini, ada tak setup trendline breakout H1? Tak ada. Kat sini tak ada trendline breakout H1. Aku masuk dekat M5. Tapi kenapa aku masuk? So, aku tak masuk based on satu teknik ataupun satu kefahaman yang kau tahu. Tapi kita masuk based on apa yang harga tu bagi. Macam aku cakap tadi, aku faham benda lain. Aku tak perlu experience. Aku punya reason entry buy. So, kat sini aku masuk buy. Tak ada pun setup trendline breakout H1. Tak ada pun supply and demand punya konsep ke, indicator ke apa benda, tak ada. Cuma apa yang aku faham, aku masuk je entry. Macam aku ulang sebut tadi, dia nak profit, dia nak loss, dia punya kerja. Itu urusan harga. Kita tak boleh nak paksa. So, kat sini pun Alhamdulillah aku dapat juga dalam 50 pip. Aku exit dekat zone ni, dekat base ni. Kau tak kisahlah kau nak panggil apa, kau nak panggil apa-apa. Tapi kat sini ada satu zone drop, base drop macam tu. So aku ambil dekat pemula open candle bearish tu, aku ambil exit kat situ. Total kat sini daripada aku entry ni dalam 49 pip, dalam 50 pip. Ngam-ngam. So kau akan nampak tak jalan cerita kat sini. First aku masuk guna trendline breakout H1. Aku masuk sell dengan apa yang aku nampak pada harga, yang which is apa yang aku faham pada harga. Masuk je. Dia nak profit, dia nak hit stop loss, itu nombor 2. Kita masuk dulu dengan apa ilmu ataupun kefahaman yang kita tahu. Kita tak boleh nak paksa, oi aku tahu setup trendline breakout H1 je ni. Aduh, market tak jadi kau nak paksa, jadilah trendline breakout H1, jadilah trendline breakout H1. Mana boleh je. So kat sini aku masuk sell, hit stop loss, tak apa, tak ada rezeki. So aku counter balik, tunggu balik sebab aku yakin sebenarnya JJ ni nak sell. JJ ni target aku ni masih nak sell. Tapi dia nak buat retracement untuk naik ke zone resistance kat sini. So tak apalah, aku target ni bolehlah dapat buy dalam 80 pip. Sebab kalau daripada atas ni, resistance ni tak silap aku dalam 80 pip. Okay, 79 pip, 80 pip. So kat sini aku target ni bolehlah dapat dalam 80 pip. Tapi aku ambil exit dekat 50 pip untuk cover yang loss 25 pip sell tadi. So kau tengok kat sini, aku masuk first sell yang hit stop loss dengan trendline breakout H1. Aku cover balik dengan setup yang tak ada pun setup trendline breakout H1 tu. Maksudnya kat sini, apa yang kita faham je kita masuk. Kita tak perlu nak paksa. Kau tahu teknik scalping A, kau nak pakai scalping A je. Kalau semua pair, GBP USD tak ada, GJ tak ada, gold tak ada, teknik ataupun setup scalping A yang kau tahu, yang kau belajar, yang kau suka sangat tu, takkan kau tak masuk entry hari tu. Katakanlah kau belajar setup trendline breakout H1. Terima kasih sangat-sangat pada anda yang menonton dan ulang kaji setup trendline breakout H1 yang kau ajar. Tapi jangan obses ataupun ambil itu je satu-satu kaedah untuk kau entry. Belajar lagi dekat mana-mana tempat dan guru ramai lagi akan kongsikan kaedah-kaedah yang baru. Jadi let's say lah kau tahu setup trendline breakout H1 je. GBP USD tak ada setup TLBO H1, GBP JPY tak ada setup TLBO H1, mana-mana pair termasuk gold tak ada setup TLBO H1 tu. Kau tak nampak pun setup TLBO H1 tu, ataupun mungkin ada tapi kau tak faham dan tak nampak, takkan tak masuk entry. Jadi kau kena bezakan, kita masuk entry bukan sebab kita nampak setup. Kita masuk entry bukan sebab kita tahu setup tu. Kita masuk entry sebab kita faham apa harga buat. Dia nak loss, dia nak profit, itu nombor 2, itu nombor 3. Pergi lantak dia. Okay, so kat sini aku nak bagi contoh lain pula untuk WTI. Macam Jumaat yang lalu kau tahu aku ada buat live trade. So aku bagi tahu kat orang masa dalam sesi live trade tu, apa yang aku nampak untuk WTI akan membuat kenaikan. So masa tu aku tak ada analisa apa, aku tengok je WTI, aku nampak okay, WTI akan membuat kenaikan. Walaupun korang jangan ingat, wih ni Marubozu candle ni candle momentum ni, ini WTI nak turun. Jangan analisa macam tu. Ini zone ni momentum engulfing yang kuat, price boleh masuk sini, drop sell balik ni. Drop sell. Tengok price react sikit je. Inilah yang korang selalu buat bila kau trade dekat mana-mana pair yang marking zone, nak entry pucuk akar, dia pergi 20-30 pip patah balik. That is why. Jadi aku bagi tahu dalam channel bahawasanya WTI nak naik atas faktor-faktor tertentu. Cuma aku bagi reason dekat diorang, ayuk kenapa WTI nak naik? WTI nak naik sebab trendline breakout H1. Itu sebab aku bagi trendline breakout H1. Sebab apa? Sebab bukan semua orang faham apa yang kita faham. Bukan semua orang faham ataupun nampak apa yang aku nampak. Jadi kalau aku nak explain berat-berat, sebenarnya aku nampak macam ni bla bla bla, buang masa. So bila aku bagi, okay ni kita masuk buy dekat WTI menggunakan setup trendline breakout H1. So korang ada reason, aku masuk entry sebab Yuk kata ni setup trendline breakout H1. Let's say lah kat sini ada setup trendline breakout H1. Dah bagi buy, aku dah masuk buy kat sini kan, tiba-tiba loss, dah settle lah, tak ada rezeki lah. Sebab aku masuk based on apa yang aku faham, bukan khusus pada teknik itu sendiri. Jadi itu apa yang aku nak kongsikan sini. Kau tak perlu nak sabut-sabut. Kalau kau belajar satu teknik tu tak ada ataupun setup tu tak muncul dengan selari dengan apa yang kau faham, takkan kita tak boleh nak masuk entry. Orang lain dah mungkin dah dapat berpuluhan pip, dah dapat beratus-ratus pip, kita masih tertinggal disebabkan kita menggunakan satu setup yang sama je. So kau boleh nampak kat sini, kenaikan ataupun penurunan tu boleh terjadi walaupun tanpa teknik itu pun. Sebab
Sebab tu aku cakap tadi, teknik ni bukan satu keutamaan, tapi adalah faham. Faham apa yang harga tu bagi, apa yang harga tu nak buat. Maksudnya kau, contohlah kau si Kamal faham teknik A. Teknik A ni aku kata nak naik ni teknik A. Yang si Mahmud ni pula faham teknik B. Teknik B dia pun dia nampak nak naik. So benda ni bukan atas teknik tu, benda ni atas apa yang kau faham. Kau nampak dan faham dia nak naik, dia akan naik. So kita cari lagi banyak je dekat WTI ni yang aku buat backtest, buat practice, banyak sangat setup trend line breakout H1. Ada jadi, ada tak jadi, itu normal. Contoh kat sini satu kita boleh tengok. Ni nampak. Okey. Nampak? Ni trend line, nampak? High ni high ni. Kau tengok sini. Kalau tak faham tanya je. So nampak breakout trend line, hook macam aku ajar dekat video lepas, aku tak perlu bagi tahu terlalu detail. Minimum 2 ada, nampak 2 requirement, marking, breakout boleh entry. Sini nampak berapa point dah kau boleh dapat kat sini dengan oil dengan 3 jam je. Dengan menggunakan setup trendline breakout H1 saja. Tapi kalau tengok aku delete, kalau tak ada setup trendline breakout H1 tu, kalau kau faham dengan menggunakan kefahaman akal ataupun ilmu yang kau ada, dia nak naik, dia akan naik walaupun tanpa kau marking setup trendline breakout H1 itu sendiri. So itu yang aku cuba nak kongsikan di sini sebab kau selalu tanya, tambah lagi ada yang selalu PM, yuk bagi lagi yuk signal, bagi lagi yuk signal. Aku minta maaf cakap kat sini aku tak marah, aku tak ada marah ke apa benda, cuma kat sini aku nak berjelaskan, kita tak boleh paksa. Sebab tu aku selalu cakap dalam channel, kalau ada peluang dan kesempatan untuk aku masuk entry dan aku yakin nak kongsikan, aku akan kongsikan. So apa-apa pun aku kena tunggu. Kita semua extra trader kena tunggu. Selalu komen orang cakap is a waiting game. Waiting game ni bukan bermaksud semata-mata kau nak tunggu dia profit daripada floating merah pergi ke biru je. Bukan semata-mata dia nak sampai ke zone yang kau nak ke tak. Kita nak tunggu ni maksudnya kita nak tunggu apa yang harga bagi, bukannya tunggu benda tu jadi apa yang kau minta. Kau kena faham beza ni. Beza tunggu apa yang kau minta, which is apa yang kau minta tu macam mana yuk? Aku tunggu dia masuk zone supply H4 aku ni. Kalau dia tak masuk zone aku ni, aku tak masuk sell. Itu kau minta tau dengan price. Lepas tu kalau dia tak bagi apa yang kau nak, takkan kau dah terlepas dah. Dia dah gerak beratus pip. So kau kena beza betul-betul. Jangan tunggu harga bagi apa yang kau nak. Kau yang kena tunggu apa yang harga tu nak buat. Kau yang kena tunggu apa yang harga tu nak cipta. Dan engkau sendiri, kita sendiri as a trader yang kena masuk. Kita kena cari peluang. Bukannya kita yang minta, oh dia tak masuk zone ni aku tak entry. Oh dia tak pull back kat sini aku tak masuk entry. Oh dia tak sampai kat zone retest aku tak entry. Oh dia tak sampai dekat golden level line langit bintang aku tak masuk entry. Itulah yang dimaksudkan dengan kau minta dengan market. Sebab tu first awal-awal video tadi aku dah explain. Rule pertama, hormati harga. Kau kena hormat price tu. Kita tak boleh paksa. Kita tak boleh paksa price tu bergerak. Conclusion dekat sini, jangan fokus pada setup. Jangan fokus pada teknik. Fokus dan cuba belajar fahamkan tentang harga. How the harga works. Apa yang harga ni cuba buat. Teknik tu kalau tak wujud pun harga still jalan. So what's the point? Kau kena fahamkan harga. Dan yang kedua, jangan minta dalam market. Jangan buat permintaan. Jangan kau ingat market tu akan dengar cakap kau. Kau ingat gold tu dengar cakap kau. Oh Syahrul dah entry tu 002 dia. Dia letak 3 layer. Jom dia sell tu kita turun. Candlestick bercakap sesama dia orang. Oh Zamidi dah entry tu 002 3 layer. Jom kita turun sebab dia dah entry. Tak. Kita yang humble pada market. Kita yang kena follow apa yang dia bagi dan apa yang dia buat. So kita yang kena hormati dia. Jadi aku rasa itu saja dulu untuk topik pada hari ni, berkenaan dengan macam mana kau nak fokus bla bla bla. Apa yang aku kongsikan adalah pendapat aku dan cara aku. Ambillah yang mana kau rasa penting dan berguna. Kefahaman dan cara kita mungkin tak selari. Tujuan aku hanya kongsikan dan cuba bantu sebab aku pernah berada di situasi dan mindset yang sama. Menggunakan cara yang sama, pemikiran yang sama, semua sama. Itu aku dah pernah buat dulu. So kat sini aku cuba kongsikan pada korang semua. Aku minta maaf sepanjang video tadi kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata daripada segi penyampaian, ada teguris mana-mana pihak ke. Aku tak ada niat nak menjatuhkan mana-mana pihak ataupun individu. Macam aku cakap tadi, moga apa yang aku kongsikan sepanjang video tadi mendapat manfaat dan bagi kebaikan setiap pendengar. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dekat next video. Doakan aku baik-baik. Pergi ke kedai membeli candlestick. Kalau MC kita depo sekali lagi. Good luck, all the best and Assalamualaikum.